أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Students cikgu yang cikgu kasihi, students Part Al-Farabi. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Respon. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Hazim. Amira, okey. Nur Amira, okey. Okey. Alright, okey. Mr. Wan siapa ni Mr. Wan ni? Okey. Sorry. Saya. Siapa? Aki. Akid. Ingatkan Mr. Wan mana? Awak ambil nama dia pada komen mana ni? Akid. Mr. Wan ni. One Piece ke apa? Okey, selamat okey. Ada lagi ni join. Mat, join. Okey, kehadiran hari ni kita nak kejap. Aida Maisara, Daniel Azim, Akid, Aisyah, Amira, Bashirah, Sasabila. Okey, Alhamdulillah. Walaupun masih belum semua hadir tapi okey lah. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, Alhamdulillah. Okey. Cuaca hari ni mendung, adalah nampak sedikit sinar matahari, tetapi cikgu jagakan hari ni mendung, cuaca sejuk, agak sejuk dan nyaman hari ni. Alhamdulillah. Okey, semoga pagi ini diberkati oleh Allah SWT. Segala kerja buat kita diberkati oleh Allah dan dipermudahkan. Segala apa juga saja urusan dipermudahkan oleh Allah SWT. Baiklah students, okey. InsyaAllah hari ini kita akan masuk bab yang baru iaitu bab 7. Okey, sehubungan itu cikgu minta semua students rujuk buku teks. Okey, rujuk buku teks muka surat 170. Kita akan belajar bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Okey, yang tak ada buku teks boleh lihat paparan yang cikgu kongsikan di skrin masing-masing. Okey, respon, nampak tak paparan yang cikgu kongsikan di skrin anda? Nampak atau tidak? Nampak. Nampak, Alhamdulillah. Sebelum ni gelap je kan? Okey, cikgu ada penyelesaiannya terhadap masalah tersebut. Dah okey dah ni kiranya. Alright lihat juga awak punya buku teks. Alright. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam bab 7 ni? Bab 7 ialah usaha ke arah kemerdekaan. Okey, usaha ke arah kemerdekaan. Baik. Okey, kita lihat intipati pelajaran. Okey. Dalam topik pertama, kita akan belajar latar belakang idea negara merdeka. Okey, kita akan belajar bagaimana idea tentang negara merdeka ini tercetus. Okey, siapa? Okey, bagaimana dan mengapa? Okey, latar belakang idea negara merdeka. Yang kedua, topik kedua kita akan belajar jawatan kuasa, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun atau singkatannya JHAK atau dalam bahasa Inggeris CLC. Okey, communities CLC ni communities cikgu tak tahu dah. Cikgu tak ingat. Okey. Dia ada CLC tu. Nanti kita tengok Baik. Topik ketiga ialah pembentukan sistem ahli.
Okay, ada pelajar nak masuk, cikgu kena. Alright. Nur Yuni siapa ya? Nur Yuni? Nur Uni. Siapa? Respon? Siapa? Alimatul Husni. Nur Uni. Siapa tadi masuk? Ah, Nur Uni siapa? Alimatul Husni cikgu. Ah? Siapa? Alimatul Husni. Oh, okey. Alright. Baiklah, kita teruskan. Okey. Dan topik keempat kita akan belajar pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dan topik kelima kita belajar parti politik. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan topik 7.1, latar belakang idea negara merdeka. Baik, perkembangan politik antarabangsa dan seratau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di satu tempat mencetuskan idea negara merdeka. Okey, apa maksud ayat tersebut? Begini. Okey. Perkembangan politik antarabangsa dan perkembangan politik serantau. Okey, politik serantau ni negara-negara jiran kita, terutama negara Indonesia. Apa yang berlaku di negara Indonesia mempengaruhi perkembangan politik negara kita. Apa jua perubahan politik yang berlaku di Indonesia, dia akan mempengaruhi perkembangan politik di negara kita. Okey, itu serantau lah. Okey, kalau antarabangsa, contohlah, Jepun, negara Jepun berjaya menewaskan China, okey, dan juga Rusia. Perang Jepun-China dan perang Jepun-Rusia. Okey, jadi peristiwa ini juga mempengaruhi perkembangan politik di negara kita. Sebab apa? Sebab negara kecil seperti Jepun mampu dan berjaya menewaskan negara lebih besar seperti Rusia dan juga negara China. Jadi, bahawa telah mencetuskan kesedaran semangat kebangsaan di negara kita. Okey, dan seterusnya melahirkan idea negara yang merdeka. Baik. Okey, kita lihat. Idea tentang negara merdeka ni bermula seawal tahun 1938, iaitu melalui Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ni persatuan Melayu Muda. Pimpinannya ialah Ibrahim Haji Yaakob. Okey, boleh highlight kan dengan menggunakan pen warna masing-masing. Jadi Ibrahim Haji Yaakob ni memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Okey, nampak tak? Seawal tahun 1938 lagi, okey, ada perjuangan nak merdeka yang ditonjolkan oleh Kesatuan Melayu Muda dengan konsep Melayu Raya. Alright, apakah konsep Melayu Raya? Okey, baik, kita baca lagi. Inilah konsep Melayu Raya, student. Ni dia. Penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, iaitu Melayu. Okey, cikgu kena clearkan kebenaran. Ada student nak masuk. Sekejap ya. Fatin Ashira. Okey, selamat datang Fatin Ashira. Okey, rujuk muka surat 172. Alright. Okey, jadi itulah maksud konsep Melayu Raya. Jadi, seperti yang kita telah ketahui dan awak dah belajar sebelum ni, okey, Nusantara ataupun Asia Tenggara ini adalah diduduki oleh orang Melayu sebelum penjajah sampai, sebelum Barat sampai. Asia Tenggara atau dikenali dengan nama Nusantara, Nusantara ini adalah wilayah Melayu. Okey, jadi mengambil daripada inspirasi tersebut, Ibrahim Haji Yaakob ni dia nak satukan dunia Melayu atau Nusantara ini dengan satu konsep Melayu Raya. Macam itulah. Okey. Kemudian Kesatuan Melayu Muda ni diharamkan.
diharamkanlah oleh British. Okey, kerana pendekatannya radikal sebenarnya, menunjukkan dia nak merdeka, okey, dengan menunjukkan pendekatan yang radikal. Inspirasi Kesatuan Melayu Muda diteruskan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. Okey. Baik, setakat ni faham? Faham tak student? Untuk Kesatuan Melayu Muda. Okey. Respon? Okey, baik. Kita lihat 1945 Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam. Okey, matlamat politik parti ini ialah untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Okey, kenapa sama? Sebab sebenarnya kenapa sama konsep ini dengan konsep Persatuan Melayu Muda? Sebab PKMM ni adalah parti serpihan daripada Kesatuan Melayu Muda selepas KMM diharamkan. Okey, itu sebabnya idenya sama. Okey, dia ada slogan, parti ini ada slogan iaitu Merdeka. Jadi sebenarnya nak merdeka sebenarnya. PKM ni nak merdeka. Yang sama dengan Kesatuan Melayu Muda nak merdeka. Baik, kita lihat 1946 ada Angkatan Pemuda Insaf dipimpin oleh Ahmad Bostamam. Okey. Memperjuangkan idea negara merdeka. Jadi parti ini atau pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi, okey, dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Okey. Slogan mereka ialah merdeka dengan darah dan menyeru perjuangan kemerdekaan bangsa, okey, dengan jalan tetapi sekiranya terpaksa, okey, bukan jalan lembut lagi dah. Sekiranya terpaksa melalui cara kekerasan. Parti ini ataupun pertubuhan ini diharamkan oleh British kerana pendekatan dan imej radikal mereka. Okay. Jadi sebenarnya KMM, PKMM ni pun diharamkan oleh British. Begitu juga dengan Angkatan Pemuda Insaf. Kenapa diharamkan? Idea pendekatan mereka radikal. Okay, sehingga mereka kata mereka boleh mengangkat senjata untuk menuntut kemerdekaan. Okay, ini sebab British kuatir, British bimbang, British haramkan terus pertubuhan-pertubuhan ini. Baik, kita lihat. Di Sarawak, kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Okey, PKMS, ataupun Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang mempelopori gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ingat kembali dalam, kalau tak silap cikgu, dalam bab 4, okey, dalam peristiwa gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British. Okay, cikgu ada sebutkan, kita ada belajar tentang PKMS ini. Jadi pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke seperti yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941. Okay, baik. Kemudian kita ada di Sarawak lagi Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Okay. PPM ni dia rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Okay. Dan ada catatan merdeka di bawah surat-surat mereka tu. Di bawah mereka ada slogan ataupun tagline merdeka. Okay. Jadi kita jelaslah bahawa memang Pergerakan Pemuda Melayu Sarawak ni tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemerdekaan penuh bagi Sarawak. Okey. Kemudian anggota-anggota ini pernah menubuhkan Pakatan Sudik Rukun 13. Okey, yang mana pakatan tersebut telah berjaya membunuh Governor Sarawak yang kedua iaitu Sir Duncan Stewart. Okey, yang ni kita dah belajar dalam bab 4 yang lalu. Alright. Jadi setakat ini, okey,
setakat ini kita nampak semua persatuan-persatuan yang kita bincangkan sebentar tadi menjurus kepada kemerdekaan. Menjurus kepada UMNO ataupun United Malays National Organisation, dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar, idea Datuk Onn Jaafar, menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu, berjuang menentang Malayan Union. Okey, yang ni kita dah belajar juga dalam bab 4 yang lalu. UMNO ditubuhkan untuk menentang Malayan Union, yang mana mereka menuntut hak-hak orang Melayu, menuntut status quo Melayu dipelihara dan mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Kemudian pada tahun 1991, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Di sini kita nampak UMNO ni berbeza. Ada sedikit perbezaan dengan pertubuhan politik yang cikgu sebutkan tadi. Apa yang beza dia? Kita ada persamaan, ada perbezaan. Persamaan, UMNO menuntut kemerdekaan, begitu juga dengan pertubuhan lain. Perbezaannya ialah UMNO menuntut kemerdekaan melalui perundingan. Manakala parti-parti politik di atas sebelum ni, mereka menuntut kemerdekaan dengan cara radikal ataupun kekerasan. Yang menyebabkan British mengharamkan persatuan tersebut. Baik, kita lihat di Sabah. Ada PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Ada laungan Hidup Melayu Merdeka, dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun. Menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Baik, kita lihat seterusnya. MIC bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Diasaskan oleh John TV. Tujuannya untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan di tanah Melayu. Baik, MIC ni, MIC ni mereka menzahirkan bahawa mereka sanggup menjadi warga negara tanah Melayu dan sedia melafaz taat setia kepada tanah Melayu. Cikgu nak kongsikan ada tagline menarik oleh pengerusi MIC selepas John TV ni. Kalau tak silap cikgu, namanya ialah EEC Turai Singgam. EEC Turai Singgam. Ini presiden yang kedua MIC selepas John TV. EEC Turai Singgam menyatakan bahawa beliau sangat menghargai tolak ansur orang Melayu yang menerima mereka sebagai warga negara tanah Melayu. Sedangkan kaum India di negara-negara lain ditindas, dizalimi, hidup dalam buangan, tidak mahu diterima. Tetapi orang Melayu di tanah Melayu menerima mereka sebagai sebahagian, sebagai warga negara. Yang ada hak-haknya di tanah Melayu ini. Itulah kata-kata daripada EEC Turai Singgam tentang orang Melayu di negara kita. Dia punya pengakuan jujurnya lah. Baik, kemudian pada tahun 1947, pertubuhan Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni terhasil daripada Himpunan Rakyat di Mahat Al-Ihya Asy-Syarif, Gunung Semanggul, Perak. Dalam perhimpunan ini, lahirlah satu majlis agama Islam tertinggi Mahata yang diterjai oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahim. Ini semua ni ulama ni dan malah ada rakyat menganggap
Okey, tiga tokoh ni sebagai wali Allah. Okey, wallahu alam, cikgu tak tahu tapi begitulah. Okey, Perhimpunan Mata melahirkan Pertubuhan Hizbul Muslimin. Okey, dengan tujuan nak capai kemerdekaan Islam. Namun begitu, British tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin dan mengharamkan pertubuhan tersebut. Okey, baik, pada tahun 1949, okey, ditubuhkan Malayan Chinese Association MCA dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Okey, Tan Cheng Lock ni merupakan seorang Cina peranakan. Cina peranakan bermaksud Cina negeri-negeri Selat. Cina yang lahir, yang duduk di negeri Selat, Melaka, Pulau Pinang ataupun Singapura. Okey, jadi apa tujuan MCA? Untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum dan sebuah negara berdemokrasi penuh. Okey, dan MCA menyatukan masyarakat Cina dengan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni. Baik, kita lihat seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu. Okey, ditubuhkan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi sebagai Yang di-Pertua PAS. Okey, dan PAS ni bercita-cita membina satu negara yang bangsa, satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan tanah Melayu ni yang merdeka ni akan menjalankan hukum-hukum Islam. Okay, sama seperti dengan Hizbul Muslimin. Alright, seterusnya IMP. Okay, Datuk Onn Jaafar merupakan pengasas IMP selepas beliau keluar dari UMNO kerana cadangannya untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Orang bukan Melayu tak setuju. Okey, mengecam cadangan Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar kecil hati keluar daripada UMNO dan menubuhkan IMP. Okey, baik, IMP ni ideanya ialah tanah Melayu untuk Malayan. Apa maksud tanah Melayu untuk Malayan? Maksudnya tanah Melayu untuk tanah Melayu untuk orang Melayu, tanah Melayu untuk orang Cina, tanah Melayu untuk orang India. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dalam pemikiran Datuk Onn Jaafar adanya perpaduan dan kerjasama kaum. Itu sebabnya parti ini terarah kepada perpaduan kebangsaan. Dan Datuk Onn Jaafar menegaskan bahawa kemerdekaan tidak dapat dicapai sekiranya tiada kerjasama kaum. Jadi itulah idea Datuk Onn Jaafar. Namun begitu, IMP gagal mendapat sambutan kerana pada ketika itu perpaduan masih lagi terlalu asing di negara kita. Akhirnya Datuk Onn Jaafar kemudiannya menubuhkan Parti Negara bersama-sama Tan Cheng Lock dan rakan-rakannya yang lain. Baik, students, begitulah latar belakang idea negara merdeka. Baik, dalam topik tersebut yang cikgu jelaskan tadi, kita nampak ada perbandingan corak perjuangan persatuan politik tersebut seperti yang cikgu buat note di sini. Okey, jadi awak pun buat note yang sama. Okey, ada parti ataupun pertubuhan politik, perjuangannya bercorak radikal. Ini perbezaannya. Ada parti perjuangannya bercorak radikal seperti KMM, PKMM, Angkatan Pemuda Insaf. Yang mana pertubuhan ini akhirnya diharamkan oleh British. Ada pertubuhan memperjuangkan kemerdekaan dengan kaedah perundingan seperti UMNO. Ada juga pertubuhan yang memperjuangkan kemerdekaan dengan mewujudkan sebuah negara ataupun tanah Melayu Islam, sebuah negara Islam, seperti Hizbul Muslimin dan juga PAS. Ada juga pertubuhan yang bukan terdiri daripada orang Melayu, iaitu golongan imigran seperti MIC dan MCA. Mereka nak merdeka dengan
dengan negara yang berbilang kaum. Okay, ada juga parti yang ideanya lebih terarah kepada kerjasama kaum seperti parti IMP. Okey, jadi kesimpulannya ialah walaupun perjuangan pertubuhan atau berbeza, okey, corak perjuangannya berbeza, ada radikal, ada yang nak kerjasama kaum, ada yang gunakan pendekatan rundingan, tetapi persamaannya ialah mereka ingin merdeka. Okey, mereka ingin merdeka. Okey, tu topik 7.1, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak faham tanya, silakan. Okey, setakat ini student macam mana? Topik 7.1. Sila kalau ada nak tanya, jangan malu, jangan segan. Silakan student. Sila. Semua okey. Okey, Mr. Wan kata semua okey. Ya ke? Semua okey. Okey. Baik, ada yang lain? Kalau tak faham terus tanya. Okey, onkan mikrofon atau tanya dalam chat. Okey. Boleh, tak ada masalah. Cikgu cuba jawab. Okey. Nampaknya tiada pertanyaan. Fahamlah tu. Bagus. Okey. Harap betul-betul fahamlah. Alright. Okey, ada 17 orang. Alhamdulillah. Okey, hampir separuh. Lebih separuh lah. Lebih sedikit separuh hari ni. Alhamdulillah. Tak apa. Baik, kita teruskan dengan topik 7.2. Rujuk muka surat 174. Okey. Rujuk muka surat 174. Baik. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, JHAK ataupun CLC, Communities Liaison Committee. Okey. Baik. Cuba lihat, cuba fokuskan perkataan yang ayat yang cikgu highlightkan ni. Berikan mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Maksudnya di sini British tak akan beri kemerdekaan sekiranya tiada kerjasama kaum, tiada perpaduan. Okey. Baik, itu sebabnya JHAK ditubuhkan. Okey. Baik, di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua ni sebenarnya tanah Melayu dari sudut perpaduan. Okey, dari sudut perpaduan memang jurangnya sangat besar. Sebab apa kita belajar dalam bab sebelum ni, sebagai contoh ancaman komunis, dalam bab ancaman komunis. Okey, kemudian dalam bab ancaman komunis tu lah utamanya, dan juga semasa zaman pendudukan Jepun. Okey. Tapi zaman perang Jepun tu masa-masa Perang Dunia Kedua. Bukanlah. Maksudnya selepas Perang Dunia Kedua kita ambil, sebab ayatnya selepas Perang Dunia Kedua. Okey, kita lihat bahawa jurang perpaduan kaum sangat lebar. Kenapa? Ingat balik dalam bab sebelum ni, ancaman komunis. Okey. Ancaman komunis yang mana penduduk yang berbilang kaum ini diasingkan pertempatannya. Orang Melayu tinggal di kampung, orang Cina tinggal di bandar, orang India tinggal di ladang-ladang getah. Okey, sebenarnya ini perbezaan fungsi ekonomi mengikut kaum telah lama diwujudkan oleh British. Sejak British baru masuk orang Cina dan orang India. Jadi British yang mengagihkan fungsi ekonomi mengikut kaum. Okey, apakah maksud fungsi ekonomi mengikut kaum? Pertanian sara diri di kampung diusahakan oleh orang Melayu. Okey, nampak tak? Orang Cina yang dahulunya bekerja sebagai pelombong atau buruh di lombong-lombong biji timah milik saudagar British
Akhirnya tempat itu menjadi pekan dan bandar. Ada di kalangan orang Cina ini, okey, telah menjadi perniagaan di pekan dan bandar tersebut. Okey. Jadi pekan bandar orang Cina, okey, dikuasai oleh orang Cina. Manakala di ladang-ladang getah, okey, orang India tinggal di sana. Okey, jadi kita nampak okey pertempatan yang berbeza, okey, fungsi ekonomi yang berbeza dan tiada pergaulan di antara mereka kerana terasing. Itulah British dah buat perkara ini sejak dulu lagi. Okey, dengan satu dasar yang dikenali dengan nama dasar pecah dan perintah. Itulah pecah perintah asingkan tiga-tiga kaum ni, bagi dia punya fungsi ekonomi yang tersendiri. Akhirnya kesan buruknya jurang perpaduan melebar. Okey. Jadi selepas perang dunia kedua lagi, lebih-lebih lagi apabila ada ancaman komunis, yang mana komunis ni rata-ratanya ramai orang Cina. Satu lagi ialah pasukan keselamatan, ramainya orang Melayu. Di sini sedikit sebanyak menimbulkan sentimen perkauman sebenarnya. Okey, malah orang pengganas komunis dia cari orang-orang Melayu, okey, untuk membunuh orang Melayu, untuk membalas dendam orang Melayu sebagai balasan, okey, orang Melayu dulu yang menyokong Jepun semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu. Jadi dekat sini adanya sentimen perkauman, malah tindakan kerajaan pada ketika itu yang melaksanakan rancangan BRICS, yang mana rancangan BRICS ni mewujudkan kampung-kampung baru. Okey, jadi ini kesannya terpisahlah antara tiga kaum ni lagi, tak dapat bergaul lagi. Jadi perpaduan semakin lama semakin melebar. Jadi pentingnya kerjasama kaum. Macam mana nak wujudkan kerjasama kaum ini? Maka diwujudkanlah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Baik. Kita lihat apakah tujuan atau objektif CLC ataupun JSAK. Okey, yang pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Yang ni cikgu cakap tadi, yang mana selepas Perang Dunia Kedua, keadaan politik, ekonomi dan sosial negara kita tidak seimbang. Okey, orang Melayu tinggal di pedalaman dan kampung, mengusahakan pertanian sara diri dengan hasil yang sangat minimum, pulangan yang sangat minimum, sara diri saja, bukannya untuk tujuan komersial ataupun perdagangan. Manakala orang Cina yang satu ketika dahulu dia pelombong biji timah, akhirnya menjadi ahli perniagaan. Okey, mereka ini ataupun golongan imigran Cina ni akhirnya menjadi kaya raya, hidup senang lenang. Okey, sedangkan mereka bukan penduduk asal, mereka asalnya adalah pendatang. Nampak? Jadi kat situ wujud sentimen perkauman di situ. Okey, jadi yang kesan yang paling buruk sekali dekat sini ialah nanti akan wujud perasaan syak wang sangka antara satu sama lain. Okey, begitulah keadaannya pada ketika itu. Itu sebabnya JSAK ditubuhkan. Tujuan yang ketiga ialah untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Dan moto atau slogan CIC ialah kesamaan dan keadilan penduduk tanah Melayu. Alright, sedikit sebanyak tentang tujuan penubuhan JSAK. Baik, setakat ni pelajar-pelajar okey? Okey tak? Respon. Kalau tak okey, kalau perlu ni penjelasan silakan tanya. Macam mana belajar-belajar? Okey tak? Okey tu. Okey Ispat Hafizi pun okey. Okey, semua kelas SPIF ni. Alright. Okey, bagus. Alhamdulillah. 18 orang. Tapi 18 ni tolak 2.
ada cikgu 2 orang, 18 tak 2, 16 orang. Okey lah. 16 orang hadir hari ni, alhamdulillah. Okey, lebih baik daripada sebelum-sebelum ni lah. Baik. Cuba lihat dalam muka surat ada ruangan yang bawah ni. Secara berkumpulan bincangkan persoalan berikut. Mengapakah British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum sebagai prasyarat untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita? Mengapa? Mengapa? Okey, baik. Cuba lihat muka surat 174. Okey. Mengapakah British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum sebagai prasyarat untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita? Baik, yang ni cikgu nak awak beri idea. Okey, kenapa British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum? Okey, tulis dulu dalam mana-mana ruang kosong. Cikgu bagi masa selama lebih kurang 3 hingga 4 minit. Tak perlu lama-lama lah soalan ni. Bukan soalan yang susah pun, senang je. Okey, bagi je idea. Mengapa British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum sebagai prasyarat untuk kemerdekaan? Mengapa? Okey, alright. Baik. Okey, cuba tulis dalam mana-mana kertas conteng. Okey, cikgu beri masa hingga 3-4 minit. Okey, buat sekarang. Silakan. Okey, buat dulu. Okey tak okey ni? Okey tak okey, student? Okey tak? Okey kan? Cuba jawab. Cuba jawab dulu, tulis dulu dalam ruang kosong. Cikgu, saya dah tulis dekat chat. Ya? Saya tulis jawapan dekat chat tu. Tak dapat soalan? Tak. Saya tulis jawapan saya dekat chat tu. Saya dah hantar dah. Oh, dah chat. Oh, chat. Tengok jap. Cover agar dapat membentuk negara yang bersatu padu. Awak salin soalan balik, Aisyah. Okey. Okey, Akid kata untuk cover semula kesilapan British yang mengasas. Alright. Okey, cubalah. Nah, tulis dalam ruangan chat pun tak apa. Okey. Cuba dulu. Mengapakah British mementingkan kerjasama dan perpaduan kaum sebagai prasyarat untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita? Menjamin kestabilan politik dan keharmonian masyarakat. Okey, itu jawapan Daniel Azim. Yang lain macam mana? Tuliskan idea anda, sebarang idea anda, berani, dalam ruangan chat. Okey, apa saja yang awak rasa munasabah. Okey, lepas ni kita akan bincang. Cikgu akan go through semua idea dan jawapan anda. Okey, teruskan. Okey, cikgu tunggu lagi jawapan. Tulis. Lagi, mana lain? Okey, supaya tidak berlaku pergaduhan, tidak akan tercetus perbalahan dan rusuhan. Alright, good job. Lain. Bagus. Okey. Okey, supaya dapat memajukan negara bersama-sama. Macam setuju dengan jawapan Zahzrul. Okey, Mr. Wan kata untuk menjamin kestabilan negara. Okey, lain. Dapat, okey, Nuruni kata hubungan yang murni dan kerjasama dapat menyelesaikan pelbagai ancaman dan cabaran dari negara luar bersama-sama. Alright.
supaya dapat memajukan negara bersama-sama. Noryuni kata dapat membangunkan negara yang lebih maju kerana pada ketika itu orang Melayu sudah banyak ketinggalan. Alright. Okey. Baik. Jom kita bincang, tengok sama-sama. Cikgu present entire screen. Okey, kita lihat. Cikgu nak ulas satu persatu jawapan anda. Okey, lihat. Okay, kita tengok scroll atas jap. Nampak paparan. Okey, baik. Mengapakah British menetapkan prasyarat? Okey, menetapkan prasyarat kerjasama dan perbudayaan kaum sebelum mencapai kemerdekaan. Okey, cuba tengok kat sini. Agar dapat membentuk negara yang bersatu padu, cover semula kesilapan British yang mengasingkan kaum. Okey, jawapan Daniel Hazim ni agak tepat untuk menjamin kestabilan politik dan keharmonian masyarakat. Okey, pelajar-pelajar cuba bayangkan. Kalau British tidak menetapkan syarat tersebut. Okey, tak tetapkan. Okey, awak boleh merdeka. Sedangkan pada ketika itu tiada perpaduan kaum. Okey, masih tiada kerjasama kaum, masih ada syak wang sangka, masih ada sentimen perkauman. Agak-agak negara yang merdeka ni kekal stabil ke tidak? Mestilah tak stabil. Mestilah tidak harmoni. Sebab akan ada isu nanti. Isu perkauman, isu tidak puas hati. Kau kaya tapi kau pendatang. Okay, ini tanah Melayu. Aku orang Melayu. Aku sepatutnya yang menikmati kekayaan. Nampak tak kat situ? Sedangkan kita tahu bahawa memang British lah yang buat ekonomi macam ni. Okay. Dan sebenarnya agak masuk akal jawapan Mr. Wan ni. Cover semula kesilapan British yang mengasingkan kaum. Okey, mungkin itu aku adalah silap sebenarnya aku ni. Okey. Sepatutnya penduduk peribumi ni kita wujudkan peluang ekonomi sama dengan orang Cina dengan India. Okey, jadi sepatutnya British sepatutnya penduduk peribumi iaitu orang Melayu menceburi bidang ekonomi komersial seperti biji timah dan juga ladang getah. Masalahnya British bawa masuk orang Cina dan tidak membenarkan orang Melayu bekerja dalam sektor perlombongan. Ini masalah. So masuk akal juga jawapan Akid atau Mr. Wan ni. Okey, Fatin kata supaya tidak berlaku pergaduhan antara kaum. Bagus, itu jawapannya. Dan Aida Masarah lebih dalam lagi dive supaya tidak tercetus perbalahan dan rusuhan. Betul. Okey, Zasrul Ben Roswira untuk mencapai status berkerajaan sendiri pun betul. Okey, untuk mencapai status berkerajaan sendiri, Nurni dapat membangunkan negara yang lebih maju kerana pada ketika itu orang Melayu sudah banyak ketinggalan. Okey, betul lah negara yang lebih maju. Cuma cikgu nak tambahkan iaitu dapat membangunkan negara yang lebih maju dan adil ekonominya. Tambah perkataan adil ekonominya. Okey. Baik, Ismat Hafizi supaya dapat memajukan negara bersama-sama. Okey. Baik Ismat, tadi cikgu dah buat penambahbaikan lah, maju dengan ekonomi yang adil dan saksama. Okey. Alright. Kita lihat Aina Syairah, hubungan yang harmoni dan kerjasama antara kaum dapat menyelesaikan pelbagai ancaman dan cabaran dari negara luar bersama-sama. Betul. Kerana British tidak mahu wujudnya konflik perkauman dalam negara. Good job. Jadi kesimpulannya semua idea dan jawapan anda tadi adalah munasabah. Sangat-sangat munasabah. Tahniah. Okay, good. Baik, kita teruskan dengan muka surat seterusnya. Kita lihat anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kita lihat anggota. Okey, penasihatnya terdiri daripada pegawai Inggeris iaitu Governor General British di Asia Tenggara, Sir Malcolm MacDonald. Okey,
Orang Gimana sendiri. Fungsinya ialah Turai Singgah, wakil orang Ceylon. Ceylon ni nama lama bagi Sri Lanka. Okey, selain daripada India, Sri Lanka juga uh, diduduki oleh orang berbangsa India selain pada negara India lah. Jadi Sri Lanka ni sebenarnya satu rumpun dengan India, sebenarnya dia orang Tamil juga. Okey, baik. Wakil Melayu terdiri daripada Datuk Onn Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman dan Zainal Abidin Haji Abbas. Wakil Cina Tan Chen Lock, Lee Tiang Keng dan Sisi Tan dan Yong Shok Lin. Manakala ahli lain Roland Bradell, Dorai Sami dan JS Gonting. Okey, baik. Inilah dia anggota JSAK. Baik, sebenarnya cikgu sangat tertarik dengan ilustrasi di sebelah ni. Nampak? Jadi, ilustrasi kerjasama dan tolerasi pemimpin kaum dalam pembentukan rupa bangsa tanah Melayu. Sekarang ni cikgu nak anda cuba berfikir di luar kotak, iaitu secara aras tinggi, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, cuba awak terjemah dan tafsirkan ilustrasi ini. Apa maksudnya dari segi tersurat dan juga tersirat? Okey. Jadi, apakah maksud ilustrasi ini? Okey, jadi cikgu nak kongsikan satu pautan, iaitu papan tulis whiteboard dengan anda. Awak klik dia punya link, awak tulis jawapan di situ. Okey, kemudian cikgu akan kongsi, kemudian cikgu akan tengok setiap idea daripada kamu. Jangan tulis pada chat. Cikgu akan kongsikan cikgu punya whiteboard. Okey, sebentar cikgu kongsikan whiteboard cikgu. Okey. Alright. Baik, cikgu kongsikan linknya dalam ruangan chat. Okey, klik ruangan chat tersebut. Okey, dan cuba jawab. Okey, soalannya ialah apa ilustrasi tersebut dalam muka surat 175. Okey. Okey, cuba. Okey, apa maksudnya? Tulis, boleh type dan sebagainya. Okey tak? Ada problem? Saya dekat login dia kata please wait for your teacher to let it. Apa dia kata? Please wait for your teacher to let it. Jangan, awak cikgu tak jelas apa yang awak cakap. Awak tulis dalam chat. Cikgu, dia cakap please wait for your teacher to let you in. Oh, okey. Disuruh waiting. Okey, kejap Okey. Aku accept semua. Dah bimbang. Boleh dah. Aku lupa tukar buta accept. Alright, siap. Tulis jawapan anda. Okey. Type boleh. Type. Student. Okey, apakah maksud ilustrasi tersebut?
dalam muka surat 175, okey, ada ilustrasi kat atas tu kan. Apa maksudnya? Okey, maksudnya awak kena terjemah dan tafsirkan. Apa maksudnya? Berdasarkan pemerhatian penakulan anda, berdasarkan pendapat anda, pengetahuan sejarah dan anda. Okey? Okey, cikgu bagi masa 3 hingga 4 minit. Okey, apa maksudnya? Boleh ulang soalan. Okey, boleh offkan mikrofon dulu untuk elakkan sedikit gangguan-gangguan bunyi. Cikgu, Ya, tolong ulang soalan juga. okey, ulang soalan. Baik, cikgu tulis soalan dalam chat boleh? Oh, Okey, Aisyah tak boleh Aisyah. Tak apalah Aisyah. Okey, nanti awak tulis dalam chat lah. Soalannya ialah tulis dalam chat Okey. Buat cikgu kemas kini soalan. Okey. Soalan. Alamak. Apakah anda apakah yang anda faham tentang ilustrasi tersebut? Aku silap lah pula. Lupa perkataan ilustrasi. Cikgu tulis balik. Aisyah, kalau awak tak boleh Aisyah, awak tuliskan dalam Telegram tak apa. Ataupun tulis dalam chat tak apa. Tak ada masalah. Okay. Yang lain cuba guna whiteboard dulu Okey, Alisha Iman ada dah tulis jawapan. Aisyah awak ada ni. Awak tak boleh type ke? Okey. 3 hingga 4 minit, one waiting. Okey, Bashira cikgu accept. Right. Okey, di bawah 3 orang hantar, 4 orang, bagus. Okey, teruskan. Baik.
Okey, cikgu masih menunggu. Tak apa, ambil masa awak. Okey, tapi jangan lebih daripada 5 minit. Okey, jangan lebih daripada 5 minit. 5 minit saja. Okey. 5 minit saja. Tuliskan apa saja yang awak faham tentang ilustrasi dalam buku teks muka surat 175. Okey, apa yang awak faham? Okey. Okey, Daniel, cikgu dah accept. Cikgu dah accept awak punya permission. Awak punya permission. Awak punya request. Okey, bolehlah Daniel tulis jawapan awak. Setakat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang dah hantar. Okey, tengok jap. Okey. Kita tunggu Bashirah, Alimatun, Husni, Fatin dengan Secret. Secret siapa ni yang rahsia ni? Okey, yang lain semua Aina Masara, Aina Syairah, Aisyah, Akid. Okey, belum lagi. Belum lagi hantar. Okey, cuba. Oh, okeylah. Cikgu, saya Alamak. nak hantar you. Siapa dah hantar? Jap, Cikgu, Oh, ya. saya nak hantar you. Akid. Akid. Oh, awak hantar? Tak Saya ada dah ni. hantar ke belum, Belum lagi, Saya nak hantar. Belum lagi. Belum lagi. Tekan apa, Cikgu? Kan awak boleh type tu dengan boleh type sebenarnya. Saya dah siap dah. Dah siap type dah. Cuma tak tahu hantar macam mana. Hantar kat mana? Tekan apa? Tekan save ke? Ya, ada tak butang push kat situ? Ada tak? Tak ada ke? Ya. Saya... Akid save. Boleh bantu Akid. Boleh bantu Akid tu. Cikgu, saya dah hantar ke? Siapa? Apa? Amira? Haa. Amira. Tak ada pun nama awak Amira. Oh ya. Okey. Siap. Amira, Asim, dan Seth. Okey, Akid dapat dah awak punya. Amira dah hantar, Amira. Okey. Okey, cikgu. Alright. Okey, Akid dah hantar, Amira dah hantar. Okey.
Okey, kita tunggu lagi yang lain-lain. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Cikgu, saya letak kat chat. Itu cikgu saya letak kat Telegram. Sebab saya boleh letak cikgu punya link tu. Apa awak tulis tu, Kit? Okey, Azim dah hantar. Musim banjir ke? Musim banjir ke? Oh, musim banjir Okey, itu bukan musim banjir. kita Politik je. kita update ke? Cikgu, Ya. saya hantar kat chat tu. Cikgu nak suruh saya hantar kat Telegram. Boleh. Tak kisah. Yang mana awak paling mudah. Okey, Telegram boleh, chat boleh, boleh. Apa saja. Okey? Yang cikgu Soal dia. Cikgu, Ya. cuba cikgu sebutkan nama siapa yang dah hantar. Okey, nama yang dah hantar. Aina Maisarah, Akib, Alisha Iman, Amira, Azim, Daniel, Ismat Hafizi, Nur Bashirah, Salsabila, Zahasrul, Aida. Yang tu je lah setakat ni. Okey. Ismat Hafizi. Dah hantar Ismat? Okey, ada dah. Cikgu nampak dah. Aisyah. Okey, Aisyah pun dah hantar dalam Telegram. Okey. Siapa ni? Sal ni. Cikgu, siapa Sal ni? Oh, Bella Salsabila. Okey, line slow. Tak apalah Bella, line slow. Nanti awak study semula rakaman cikgu Tak apa Bella, no hal punya. Okey, baiklah. Masa sebenar pun dah tamat. Baik, kita tengok satu-satu jawapannya. Okey, tengok kejap. Okey, kita tengok. Baik, nampak tak? Cikgu punya whiteboard. Nampak? Sudah nampak tak cikgu punya whiteboard? Ada cikgu tulis sesuatu kat situ? Sudah nampak tak? Cikgu share screen ke? Cikgu tak. Tak? Tak nampak Tak. Tak nampak? Okey, cikgu share screen lah. Sekejap. Sekejap, cikgu share screen. Sekejap Okey, baik. Okey, nampak? Nampak? Nampak. Nampak? Alhamdulillah. Ini jawapan Aina Maisarah. Okey, baik. Kita lihat adakah jawapan Aina ni. Ada jawapan dia. Betul atau tidak. Kita lihat. Okey. Okey. Apa pula ni? Okey, sekejap.
Kulit, padam. Okay. Okay. Alright, jom. Baik. Sikap toleransi dan tolak ansur oleh pemimpin kaum dalam pembentukan rupa bangsa tanah Melayu. Okey. Fakta satu saja. Ada satu je fakta. Aina. Okey, baik kita lihat. Okey. Baik kita lihat. Alright. Baik kita lihat jawapan Aina Syahira. Okey, jawapan Aina Syahira. Okey. Baik. Lihat, ni dia. Mana pula? Sekejap. Right. Yap. Okey, ni jawapan Aina. Okey, jawapan Aina Syahira jap. Okey. Alright, tengok. Nampak Nampak tak ni? Aina. Aina nampak? Nampak tak respon? Ada. Nampak. Okey, dapat menyatukan perpaduan. Okey, sekejap. Dapat menyatukan perpaduan kaum. Menyatukan perpaduan. Fakta satu yang meletakkan jawatankuasa dari bidang kaum. Okey, saya dapat mendengar pendapat yang berbeza-beza untuk membuat satu keputusan. Okey, pendapat yang berbeza-beza. Okey, fakta dua. Buat dua je. Okey, alright. Tengok jawapan Akid. Jawapan Akid special sikit. Dia ada gambar orang renang. Okey, Olimpik. Okey, ni dia. Okey. Baik, tengok jawapan dia. Kaum Melayu biasa membuka pintu kewarganegaraan pada kaum Cina dan India. Okey, membuka pintu kewarganegaraan. Bagus. Kepada kaum Cina dan India untuk menjadi warga tanah Melayu dengan bangsa Melayu sebagai tuan rumah. Bagus. Bangsa Melayu sebagai tuan rumah. Fakta dua. Setakat ni paling tinggi 2 poin aja. Alright, cuba tengok jawapan Alisha Iman. Okey. Okey. Ni jawapan Alisha Iman. Okey. Kerjasama dalam mentadbir negara dalam pembentukan tanah Melayu ke arah pentadbiran, ke arah kemerdekaan. Kerjasama fakta satu saja. Okey. Masih belum kukuh lagi. Setakat ni bawah 2. Alright, kita lihat jawapan Amira pula. Okay, jawapan Amira. Ilustrasi tersebut menyatakan pintu gerbang kewarganegaraan ialah sempadan bagi orang Melayu. Gambar. Apa maksud sempadan bagi orang Melayu ni? Cikgu tak faham. Okey. Gambar lelaki bersongkok ialah wakil bagi orang Melayu yang di mana dia mengalu-alukan kedatangan wakil orang Cina dan India. Okey, mengalu-alukan. Okey, mengalu-alukan ni fakta pertama. Okey, kedatangan wakil orang Cina dan India sebagai warga negara. Okey, bagus. Okey. Sempadan bagi orang Melayu cikgu tak faham. Okey, terlalu umum tergantung. Gambar lelaki bersongkok ialah wakil orang Melayu.
betul, lelaki bersongkok. Okey, fakta 2 kat sini. Takat ni bawa 2 je. 2 point je. Amira. Okey, next Azim. Tengok jawapan Azim pula. Okey. Dapat meningkatkan kesedaran dan kerjasama antara kaum serta berkongsi pendapat. Okey. Fakta 1, kerjasama. Berkongsi pendapat, fakta 2. 2 poin lagi. Masih tak ada dapat markah yang lebih atau poin yang lebih. Okey, kita lihat jawapan Daniel. Okey. Baik. Tengok jawapan Daniel. Kerjasama dan toleransi. Masih lagi 1 poin je lagi. Okey. Kita lihat jawapan. Ni pun sama 1 poin ni. Ni pun 1 poin juga ni. Okey. 1 poin juga. Okey. Fakta 1. Okey, masih lagi 1 poin. Alright, kita lihat lagi. Okey, Nur Bashirah. Pun sama, 1 poin je leh. Bashirah. Masih belum kuat lagi. Paling tinggi 2 setakat ni. Okey. Sebagai bukti kerjasama, fakta 1 dalam dengan pemimpin kaum dalam rupa bangsa tanah Melayu. Alright. Okey. Hai, awak ni macam guna apa banner lah ayat betul-betul. Kan cikgu bagi masa. Okey. Baik. Ada lagi? Okey, Salsabila. Okey, Salsabila, semangat perpaduan. Semangat perpaduan dan hubungan bersatu padu. Sama je ni. Tak perlulah berulang. Masih juga 1 poin. Kan? Okay. Zazrul, kerjasama. Masih lagi. Zazrul. Awak ambil balik ayat apa nama, masih ambil ayat daripada buku, daripada gambar tu. Awak belum tafsirkan dengan baik. Bukan awak seorang je, ramai. Nanti cikgu tegur. Okey. Baik, Aida. Tengok Aida macam mana berunding dengan British untuk memerdekakan tanah Melayu, termasuk dengan berunding. Okey, berunding dengan British. Betul ke gambar tu berunding dengan British? Salah tu. Bukan. Ni patutnya berunding dengan pelbagai kaum, ya. Alright. Baru fakta 1 Aida. Masih belum cukup kuat. Okey, baik. Kan? Okey. Okey, dengar baik betul-betul. Okey. Iris. Okey, kejap Okey, baik. Cikgu nak tulis jawapan dia. Dengar molek-molek. Okey. Cikgu, dengar. Fatin punya tak ada Fatinnya tak ada? jawapan. Tak ada? Tak ada, kosong. Fatin tak hantar ke? Fatin hantar macam mana? Dan tak ada. Ya? Okey, tak apa lah. Tak ada pun jawapan. Sekejap. Tak ada kan? Nampak tak cikgu share ni? Kosong kan? Tak apalah. Tak apa. It's okay. Okey, jawapan awak macam mana? Awak boleh baca jap. Ke ada kerjasama? Okey, baca. Apa yang jadi cikgu? Okey, sementara tu Fatin bersedia, cikgu nak tengok jawapan Aisyah. Okey, jawapan Aisyah. Okey, ni jawapan Aisyah Okey, menekankan tentang sesuatu subjek kerjasama dan tolak ansur antara pemimpin dari setiap kaum untuk membentuk satu negara yang berbilang kaum. Okey, baik, Aisyah dapat 2 lah. Kerjasama tolak ansur tu 1, membentuk satu negara berbilang kaum 1, 2 sahaja. Okey Aisyah, okey, baik, kembali kepada whiteboard tadi. Fatin, cuba bacakan jawapan awak.
Berkenaan perundingan antara wakil kaum Melayu Melayu, India dan Cina untuk memperoleh kerjasama dan toleransi antara kaum. Okey, kerjasama. Okey, kat situ cikgu boleh bagi 2 sahaja. Okey, 2 sahaja di situ. Tidak lebih daripada itu. Okey, baik. Jadi rata-rata, alamak, okey, awak tidak boleh, setakat ini awak belum boleh lagi. Setakat ni lah untuk gambar tu awak belum lagi mencapai, awak tak boleh menakul betul-betul, mentafsir dan terjemah betul-betul. Masih lagi pemikiran kritis anda masih berada di bawah par. Okey, baik. Cuba, okey, semua tengok betul-betul muka surat 175 tu. Okey. Ilustrasi. Okey, jadi soalannya berbunyi, apakah yang anda faham tentang ilustrasi tersebut? Cikgu dah beri petunjuk. Awak kena tafsirkan dan terjemahkan. Okey, maksudnya yang tersurat dan yang tersirat dalam tu. Okey, jadi tengok dekat whiteboard ni, cikgu tuliskan dia punya soalan dulu. Soalan dia ialah, sekejap ni soalan kan? Besar sangat pula dia punya, okey, pen, ketebalan pen. Okey, ni soalan dia. Berikan penjelasan anda, Berikan penjelasan anda. Okey, jadi kita kena tengok yang tersurat, tengok yang tersirat. Yang tersurat awak tengok apa yang awak faham. Jadi ada 3 individu di situ. Okey. Okey, baik. Individu yang bersongkok, okey, individu yang bersongkok ialah, okey, ialah orang Melayu. Nampak? Orang Melayu. Okey. 2 individu, okey, sekejap. 2 individu, okey, individu yang bersongkok ataupun individu yang berbaju Melayu, lengkap ialah orang Melayu. Manakala 2 individu yang memakai kod. Betul Yang memakai kod atau blazer. Kod ialah orang Cina dan India. Awak tulis yang tersirat dulu. Sebab soalan apakah yang anda faham tentang ilustrasi tersebut. Jadi awak kena beritahu. Okey, baik. Di belakang, okey. Di belakang 3 individu tersebut ialah gerbang kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Okey, di belakang 3 ini tersebut ialah gerbang kewarganegaraan. Okey, mewakili bukan mewakili, sorry, perkataan yang tak sesuai. Jap. Ambil pemadam jap ni pemadam ni. Jap, padam dulu. Okey, ni dia. Alright. Ialah gerbang kewarganegaraan yang bermaksud
tanah Melayu. Okey. Baik. Tulis yang tersirat dulu. Macam ni kan. Okey. Jadi perenggan kedua, awak boleh tuliskan perenggan kedua ni kan. Okey, tak muat dah. Cikgu tulis type lah senang. Cikgu type di sini Dah tak muat dah, takut tak muat. Okey. Okey. Cikgu type ilustrasi itu juga bermaksud bermaksud tolak ansur dan rundingan antara kaum di sini juga tolak ansur. Introduksi juga itu juga bermaksud tolak ansur kaum Melayu dalam menerima orang Cina dan India sebagai warga negara tanah Melayu dengan bertunjangkan kerjasama antara kaum. Okey. Baik. Cikgu nak kecilkan sedikit tulisan ke tak boleh kecil lagi? Ni je lah. Okey, itu dia. Ilustrasi juga bermaksud tolak ansur kaum Melayu dalam menerima orang Cina dan India sebagai warga negara tanah Melayu dengan bertunjangkan kerjasama antara kaum. Kerjasama antara kaum boleh, rundingan boleh, kerjasama dan kerja cikgu tambah dan rundingan antara kaum. Macam itulah pelajar-pelajar. Okey. Orang Cina, orang Cina dan India akan menumpukan taat setia kepada tanah Melayu. Dan menghormati kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan. Macam tak cukup lah pula. Tak apa, cikgu tambah lagi. Supaya awak nampak. Cikgu copy semua ayat ni balik semula. Cikgu letak kat sini . Ni dia. Alright. Baik, tengok. Ni dia. Apakah yang anda faham tentang ilustrasi tersebut? Berikan penjelasan anda. Kita tuliskan dulu maksud yang tersurat. Individu yang bersongkok ialah orang Melayu. Jadi kalau awak boleh juga awak nyatakan dengan lebih spesifik. Individu yang bersongkok ialah orang Melayu, iaitu Datuk On bin Jaafar. Dua individu yang lain ialah yang memakai kod ialah orang Cina, iaitu Tan Cheng Lock. Yang di tengah-tengah tu Tan Cheng Lock. Manakala di sebelah Tan Cheng Lock yang memakai kod tu ialah orang India, iaitu EEC Turai Singham. Di belakang tiga individu tersebut ialah gerbang kewarganegaraan yang bermaksud tanah Melayu. Jadi dalam tu kita dapat lihat, Datuk On Jaafar ni mengalu-alukan orang Cina dan orang India masuk pintu kewarganegaraan. Maksudnya apa? Maksudnya tolak ansur kaum Melayu dalam menerima orang Cina dan India sebagai warga negara tanah Melayu dengan bertunjangkan kerjasama dan rundingan antara kaum. Orang Cina dan India pula akan menumpukan tahan setia pada tanah Melayu dan menghormati kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan. Itulah jawapannya sepatutnya lah. Faham? Faham tak? Faham, Ego. Faham itu, faham. Faham Nice and clear. Faham tak ni? Ke nak perlukan penjelasan lagi? Faham itu. Alright, baik.
Okey, cukup tu. Kita teruskan. Teruskan dengan muka surat 176. Jom. Muka surat 176. Muka surat 176. Kita tengok seterusnya. Kita lihat apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Baik. Okey, lihat buku teks anda Okey. Baik. Seperti yang kita tahu bahawa selepas Perang Dunia Kedua di tanah Melayu banyak isu-isu yang melibatkan pertikaian antara kaum, termasuk isu politik, ekonomi dan sosial. Okey, bagi orang Melayu menyatakan bahawa mereka adalah orang peribumi, orang asal yang sepatutnya mereka adalah superior. Mereka ada kedudukan istimewa. Okey, dan sepatutnya orang Melayu ni dapat keistimewaan sebab dia orang asal. Okey. Namun begitu orang Melayu ni ketinggalan dalam sektor pembangunan. Okey. Yang mana ramai di kalangan orang Melayu tinggal di kampung yang mana ekonominya hanya ekonomi bersifat sara diri yang tidak dimajukan. So orang Melayu banyak ketinggalan dalam sektor ekonomi moden berbanding orang India dan Cina. Golongan pendatang ini dia dapat menikmati kekayaan di tanah Melayu. Itu sebabnya berlaku pertikaian, sebab antara kaum ni adanya perasaan tidak puas hati. Okey, kita tengok isu dia. Dari segi politik, isunya ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, kita nak merdeka, kita kena takbir kerajaan sendiri. So siapa yang takbir? Orang Melayu ke? Orang Cina ke? Orang India? So itu isu dia. Isu yang kedua ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut supaya kedudukan istimewanya sebagai penduduk asal rantau alam Melayu diperakui. Mesti orang Cina dan orang India akui. Jangan pertikaikan kedudukan istimewa Melayu. Okey. Baik. Dari sudut ekonomi, orang peluang sama seperti kaum lain dalam bidang ekonomi. Okey, orang Melayu ramai ketinggalan dalam sektor perniagaan dan juga perusahaan. Okey. Dari segi kewarganegaraan bukan Melayu, ini isunya. Okey, orang Melayu sangat tegas, okey, terhadap pemberian syarat warga negara kepada kaum bukan Melayu. Maksudnya, sekiranya orang bukan Melayu nak menjadi warga negara, so memang sangat-sangat ketat syarat-syaratnya. Okey, sebab apa orang Melayu tak nak hak-hak istimewanya? Sekiranya orang Cina dan India ramai di negara kita yang menjadi warga negara, orang Melayu akan rasa bimbang. Okey, jadi bilangan orang Melayu akan jadi kecil. Alright. Baik, dari segi pendidikan, sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum. Okey. Sekolah bernakula yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing seperti sekolah Melayu, sekolah Cina guna bahasa Cina, sekolah India guna bahasa Tamil, sekolah Melayu guna bahasa Melayu. So, 3 sukatan pelajaran berbeza. Okay, tidak ada corak kebangsaan, tidak ada rupa bangsa tanah Melayu, sukatan pelajaran berbeza, guru-guru dibawa daripada negara asal. So pendidikan sini adalah satu isu. Itulah dia isu-isu dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum. Yang menjadi yang menjadi isu dalam jawatan kuasa ini untuk diselesaikan. Baik, kita lihat peranan CLC dan kesannya. Okey, CIC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri, okey, dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey, ini cadangan CIC, dia nak kita yang takbir negara kita sendiri. Okey, sebelum takbir kita kena adakan pilihan raya supaya rakyat boleh memilih pemimpin-pemimpin untuk mentadbir negara. So, kesannya akhirnya pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan. Nanti kita akan belajar dalam selepas bab ini
yang mana gabungan ataupun kerjasama parti pelbagai kaum seperti UMNO, MCA, MIC, Parti Melayu UMNO, Parti Cina MCA, Parti India MIC bekerjasama membentuk satu parti perikatan. Parti perikatan ini bertanding dalam pilihan raya di peringkat bandar, negeri dan perundangan persekutuan. Keputusannya, parti perikatan menang besar bagi ketiga-tiga peringkat pilihan raya tersebut. Ini menunjukkan bahawa rakyat menyokong parti perikatan yang terdiri daripada pelbagai parti politik berasaskan kaum. Jadi memberi petunjuk kepada British bahawa inilah dia. Signal untuk merdeka. Signal rakyat sudah bekerjasama antara kaum. Baik, selain itu, peranan CIC mewajarkan orang Melayu ada kedudukan istimewanya kerana mereka menunjukkan tak setia, tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Baik, walaupun begitu, walaupun orang Melayu ada kedudukan istimewa, tetapi kepentingan sah kaum-kaum lain tidak diabaikan. So, kedudukan istimewa orang Melayu ni dijalankan dengan penuh berhati-hati sebenarnya. Dengan tidak mengabaikan kepentingan sah kaum lain. Kena ingat tu Baik, untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi serta pendidikan orang Melayu, satu agensi ditubuhkan. Dinamakan sebagai Rural Industrial Development Authority ataupun Lembaga Pembangunan Industri Desa. Hari ini RIDA dikenali dengan Majlis Amanah Rakyat MARA. Ini adalah tuntutan daripada Tuan Jaafar untuk menyelesaikan ketinggalan, kemunduran orang Melayu dalam sektor perniagaan untuk membantu penduduk di kampung dan pedalaman, ramainya orang Melayu, supaya orang Melayu menceburi ekonomi dan mendapat pendidikan yang sama rata. Jadi orang Cina dan India setuju, setuju dengan RIDA ni dan mereka dapatlah kewarganegaraan. Maksudnya orang Melayu nak ekonomi orang Melayu diperkasakan, begitu juga dengan pendidikan. Sebagai balasan, orang Melayu akan bertolak ansur bagi kewarganegaraan kepada orang Cina dan India. Inilah dia. Jadi orang Cina dan India setuju dengan konsep RIDA untuk memajukan orang Melayu dan sebagai balasan orang Melayu akan memberikan kerakyatan kepada orang Cina dan India. Macam ni yang cikgu cakap tadi di sini bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Dia tolak ansur di sini. Tolak ansur sini orang Melayu ni nak ekonominya dimajukan. Dan pendidikannya diperkasakan. Jadi tubuhlah RIDA. Jadi orang Cina setuju, orang Cina setuju, maksudnya kat sini perlukan duit. Duit akan disalurkan kepada orang Melayu. Kerana orang Melayu dari segi statistik memang sangat-sangat jauh ketinggalan dalam sektor perusahaan dan juga kegiatan ekonomi. So, banyak perbelanjaan disalurkan ke RIDA untuk bangunkan ekonomi orang Melayu. Dan sebagai balasan, orang Melayu menerima orang Cina dan India sebagai warga negara di negara ini. Itu dia punya tolak ansur di kalangan kaum. Bagi sistem pendidikan, dicadangkan satu pendidikan yang seragam, yang ada identiti dan rupa bangsa tanah Melayu, yang mana pendidikan itu juga memupuk kesetiaan dan persaudaraan kaum. Jadi, kesan daripada cadangan tersebut, maka ditubuhkan satu jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Pelajar-pelajar, itulah dia
jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Setakat ni? Ada sebarang soalan? Silakan kalau ada. Silakan kalau ada sebarang soalan. Enggak. Ada? Tak ada ke? Ada? Oish, dahsyat awak ni. Tak ada. Okay. Ada tak ada ke? Tak faham? Tak faham tanya. Jangan biarkan hidup anda dalam misteri. Okay. Tanya. Okay. Macam mana? Boleh Ego, saya tanya satu soalan Ego. Saya tanya satu soalan. Silakan. Dekat muka surat 173 tadi tu kan, yang 173. Parti Islam Setanah Melayu tadi tu. Okay. Tadi dia kata dari segi Hizbul Muslimin tu dia diharamkan juga kan. Tapi Parti PAS ni dia diharamkan ke tidak dengan British ni? Parti PAS tidak diharamkan. Sebab apa itu? Okey. Senang cerita lah. Kalau haram tu sebab apa? Okey. Baik, kita faham. Okey, dengar baik-baik Akid dan yang lain. Mengapa satu parti politik itu diharamkan oleh kerajaan British? Okey. Okey, kita lihatlah okey, pada masa itu, okey, tahunnya kita belum merdeka lagi. Ingat, kita belum merdeka lagi. Okey. Jadi pertubuhan atau persatuan politik yang wujud masih lagi di bawah pemantauan, okay, dan pemerhatian kerajaan British. Jadi mana-mana parti atau pertubuhan politik yang mengambil pendekatan radikal satu, okey, menunjukkan kelantangan sikap akan diharamkan. Okey, sebagai contoh Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin ni sebenarnya, okey, walaupun dia tak cakap di situ, okey, dia tak cakap di situ sebagai parti yang radikal, tetapi okay, Hizbul Muslimin sangat-sangat lantang memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam penuh. Okey, negara Islam penuh di sini. Sebagai negara Islam. Okey, cuba bandingkan dengan Hizbul Muslimin dengan Parti Islam Tanah Melayu. Okey, Hizbul Muslimin nak negara Islam. Jadi idea Hizbul Muslimin ni dibimbangi British. Sebab British tak senang tanah Melayu ni menjadi negara Islam. Biasalah British kan Kristian. Okey, dia takut dia pengaruhnya di tanah Melayu bimbang sebab pengalaman kan. Okey, orang Islam ni, negara-negara Islam ni satu ketika dahulu pernah menaungi kerajaan-kerajaan Kristian. Okey. Baik, manakala bagi PAS ni dia nak tanah Melayu ni menjalankan hukum Islam. Hukum Islam berbeza. Tidak semestinya okey, negara ni apabila dia menjalankan hukum Islam, okey, tidak semestinya negara itu kita boleh anggap terus sebagai negara Islam. Okey, sebab kena ingat di sini. Okey. Hukum Islam ni tak semua kita kuat kuasakan. Betul tak Akid? Akid? Hello? Betul. Baik, saya tanya kepada anda dan semua student. Adakah negara kita hari ini negara Islam? Apa jawapan anda? Betul. Adakah negara kita hari ini negara Islam? Tidak. Jawapan dia bukan tidak. Jawapannya bukan ya, bukan tidak. Okey? Negara kita negara Islam tak juga. Negara kita negara bukan Islam pun tak juga. Habis macam mana cikgu? Cikgu membandingkan saya. Macam ni. Baik, dengar baik-baik. Itu sebabnya cikgu cakap negara kita ni sangat unik. Sebab kita kena belajar secara betul-betul. Negara kita bukan negara Islam dari sudut perundangan.
itu dalam perlembagaan dinyatakan agama Islam adalah agama rasmi di peringkat persekutuan. Okey, jadi secara mudahnya orang awam akan tahu bahawa okey, negara kita negara Islam lah. Okey, secara teknikal negara kita bukannya negara Islam sepenuhnya, sebab tidak semua hukum Islam kita jalankan. Tak semua. Malah ada undang-undang barat, iaitu undang-undang sivil yang kita juga jalankan. Undang-undang sekular ni, saya panggil dia, cikgu panggil dia undang-undang sekular. Okey, undang-undang sivil lah. Okey, undang-undang sivil. Okey, itu sebab negara kita ada dua undang-undang yang dikuatkuasakan. Satu undang-undang sivil. Satu lagi undang-undang syariah. Nak jadi negara Islam sepenuhnya, negara Islam tu kena full swing undang-undang syariah seperti kerajaan Islam Madinah di bawah pentadbiran dan pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Lah. Jelas cikgu. Jadi idea Hizbul Muslimin ni ke arah itu. Dia nak negara Islam ni semuanya dari seber-sebi, semua bidang kehidupan, semuanya dasar-dasar Islam. Pada cikgu itu idea yang betul. Baguslah. Bagus idea tu. Itulah yang kita nak sebagai orang Islam. Tapi dari konteks sejarah negara kita pernah dijajah oleh Barat beberapa kali. Mula-mula ialah Portugal, lepas Portugal, Belanda, lepas Belanda, British. Kemudian Jepun, kemudian British balik. So di situ budaya Barat sedikit demi sedikit mempengaruhi budaya rakyat tempatan. Kena ingat okay? Jadi yang kita lihat sekarang, kesannya pada hari ni, cuba tengok di sekeliling. Ada tak budaya Barat yang kita adopt? Yang kita adopt ni anak angkat, adapt. Sorry, adapt. Ada tak? Ada. Ada. Budaya Barat yang kita adapt, yang tidak bercanggah dengan Islam, ada tak? Ada kan? Sebagai soal kata ada kita adapt cara berpakaian. Betul? Betul. Awak pakai jeans, awak pakai topi sudu. Bukan budaya Barat ke tu? Okay? Dan ada juga kita laksanakan undang-undang sivil contohnya. Contoh. Okey. Baik, contoh mencuri. Okey, mencuri. Okey, ada tak undang-undang sivil potong tangan? Tak ada. Tak ada. Sedangkan undang-undang syariah potong tangan apabila dia ada syarat-syarat dia lah. Okey, contohlah kita ambil satu jenayah mencuri. Okey, dalam undang-undang sivil ni undang-undang barat yang diterapkan, yang diadaptasikan dari negara barat ke negara kita. Okey, sebagai contoh jenayah mencuri, kita ada penjara. Okey, tengok okey, tahap serius dia mencuri tu macam mana. Okey, dia merompak tu tak mana. Kadang-kadang boleh dikenakan tindakan penjara, tindakan rotan dan mungkin tindakan gantung. Tengok dia kadang merompak, dia bunuh orang dekat rumah tu. Untuk tujuan merompak, dia boleh dihukum gantung. Jadi di sini kalau contoh kita lihat undang-undang Islam, okey, undang-undang syariah. Okey, yang mencuri. Okey, yang mencuri tu ada syarat-syarat dia. Okey, tengok. Mencuri tu tujuan apa? Nilai yang mencuri. Kalau awak mencuri, okey, awak mencuri gula-gula atau mencuri tepung gandum, tak kena potong tangan lagi. Yang mencuri, yang telah Islam kata mencuri potong tangan ni apabila nilai kecuriannya sama dengan kalau tak silap cikgu lebih daripada RM200. Itu pun dengan budi bicara mangsa dan juga hakim. Okey, contoh lagi satu undang-undang syariah, minum arak kena rotan. Betul tak? Dalam undang-undang Islam kena rotan minum arak. Okey, undang-undang sivil minum arak macam mana? Undang-undang sivil. Kita lihat undang-undang sivil minum arak. Minum arak boleh? Boleh minum arak. Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma tidak boleh minum arak di tempat terbuka. Dah di tempat tertutup. Nampak tak? Cuma dalam undang-undang
minuman arak adalah untuk orang bukan Islam. Orang bukan Islam minum arak adalah tertakluk kepada undang-undang syariah, undang-undang Islam di peringkat negeri masing-masing. Dinamakan sebagai enactment kesalahan syariah di negeri. Negeri kita ada, negeri Pahang ada, semua negeri Melayu ada undang-undang syariah dinamakan sebagai enactment ini. Untuk arak akan dikenakan sebatan. Nampak? Jadi itu sebab cikgu cakap negara kita ni sebahagiannya, paling tepat negara kita sebahagiannya mengamalkan dasar-dasar Islam dan ada lagi sebahagiannya kita mengamalkan dasar-dasar sekular. Ada. Okey? Yang mana dasar-dasar sekular ni kita terapkan, dasar-dasar sekular ni yang tidak menjejaskan akidah. Okey, kita terapkan sebagai sebahagian daripada pentadbiran ataupun budaya di negara kita. Dan undang-undang syariah ni juga kita guna pakai yang tidak melampau, yang tidak ekstrim. Okey, kita guna pakai, kita terapkan di negara kita. Dan undang-undang syariah hanya khusus untuk orang Islam sahaja, bukan untuk semua. Okey, faham tak? Apa nama yang tanya soalan tu? Akid? Jelas cikgu. Jelas, panjang lebar tu. Betul. Panjang lebar. Jadi itu sebabnya British sangat bimbang dengan Hizbul Muslimin sebab dia nak tubuhkan sebuah negara betul-betul negara Islam, betul-betul yang serba-serbi Islam, semua bidang kehidupan Islam. Jadi bimbang negara yang Islam ni, negara Islam yang bakal ditubuhkan oleh Hizbul Muslimin ni akan menjejaskan kepentingan British di tanah Melayu. Kan British tanah Melayu ada banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi dan politik. Banyak. Alright, tapi untuk PAS hanya cuba tengok balik tujuan PAS. Dia nak membina satu negara dan satu bangsa yang gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan negara tu hanya menjalankan hukum Islam. Nampak tak? Jadi British tidaklah mengambil tindakan terhadap parti PAS. Satu lagi cikgu nak tambah. Cuba lihat pada tahun Hizbul Muslimin ditubuhkan pada ketika itu, ingat, orang Melayu masih kuat menentang Malayan Union. Jadi Hizbul Muslimin ni ditubuhkan pada tahun era penentangan terhadap British. Kerana British ni nak tubuhkan negara Malayan Union. Jadi tidak hairanlah British, Hizbul Muslimin ni bahaya. Nampak? Kita lihat PAS yang ditubuhkan pada tahun 1951. 1951 ni sebenarnya menjelang kemerdekaan. Di situ cikgu boleh buat kesimpulan bahawa di sini British lebih terbuka. Sesuai dengan dasar dekolonisasi, British nak memberi kemerdekaan negara kita, jadi British sebarang pertubuhan yang muncul pada tahun 1950-an banyaknya tidak diharamkan oleh British. Sebagai contoh IMP, Parti Islam Setanah Melayu, Parti Negara, banyak parti-parti yang ditubuhkan pada tahun 1950-an. Ada sebenarnya dalam buku teks muka surat kalau awak baca, parti-parti itu dalam muka surat 184 pada tahun 1950-an tu, parti-parti tersebut tidak ada yang kena ban oleh kerajaan British. Alright. Jelas tak? Jelas tak? Jelas? Yep. Alhamdulillah. Jangan blur, jangan pening. Jangan pening. Baik. Kita tengok muka surat seterusnya. Muka surat 178 sistem ahli. Ini usaha yang kedua selepas JHAK. Usaha pertama nak merdeka, kena satukan dulu, kena kukuhkan kerjasama kaum dulu, iaitu penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, JHAK atau CSC. Yang kedua, pembentukan sistem ahli. Apakah maksud sistem ahli? Jadi sama-sama kita rujuk ke surat 178 yang cikgu highlightkan ni. Tengok, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan yang pelbagai kaum menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Itulah pelajar-pelajar maksud sistem ahli. Maksudnya satu sistem latihan.
berbilang kaum ini menerojui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik, sesuai dengan dasar dekolonisasi British, nak menyediakan langkah pekerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya lah. Dalam Piagam Atlantis 1945, kuasa-kuasa besar dunia yang berperang, yang berperang pada Perang Dunia Kedua ni, telah bersetuju untuk menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri kepada tanah jajahannya secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat. Jadi tanah Melayu pun samalah, British jajah tanah Melayu. Jadi Datuk Onn Jaafar meminta kepada British agar peluang pentadbiran diberikan juga kepada wakil tempatan. Itu sebabnya dalam sistem ahli ada juga wakil ataupun pegawai tempatan yang menganggotai sistem ahli. Baik, kita lihat bagaimana sistem ahli dibentuk. Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British, mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Ini maksud sistem ahli, sistem training. Dalam tu ada, dalam sistem ahli terdapat beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan. MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Jadi dia adalah satu sistem latihan untuk kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Dilaksanakan pada April 1951 sehingga Jun 1995 sebelum pilihan raya MPP. Baik, ada 3 portfolio. Portfolio ni tugas, bidang tugas setiap ahli. Ahli ni, setiap ahli, anggota dalam sistem ahli dinamakan ahli. Setiap ahli pegang bidang tugas masing-masing, iaitu portfolio. Terdapat 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British, iaitu ahlinya terdiri daripada pegawai Inggeris, ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Yang lain, ahli lain adalah penduduk tempatan. Cuba lihat gambar tersebut. Contoh, Datuk Onn Jaafar, ahli hal ehwal dalam negeri, Tun Singham, ahli pelajaran, Lee Tian Keng, ahli kesihatan, Tunku Yaakob ini Sutak Abdul Hamid, ahli pertanian dan perhutanan, Datuk Mahmumat, ahli tanah, lombong dan perhubungan, Datuk Ni Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan bandar terancang, ahli pengangkutan, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Pada tahun 1994 ada rombakan sistem ahli, beberapa portfolio baru diwujudkan. Jadi itulah pelajar-pelajar maksud sistem ahli. Iaitu satu sistem latihan kepada penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan. Selarilah dengan dasar dekolonisasi British. Alright, kita berhenti sampai sini. 7.3 sistem ahli. Setakat ni ada apa-apa soalan? Masa lagi 5 minit, pukul 10. Kita sampai sini saja, tangguhkan sampai sini. Ada tak sebarang soalan? Silakan kalau ada. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan? Respon. Tak ada. Okey, kalau tak ada, baik. Selepas ini cikgu minta sekejap Okey, cikgu nak tengok kehadiran ni. Jangan keluar dulu, jangan live. Baik, ada 17 orang kat sini 17 orang di sini. 17 orang. Okey, 17 orang. Baik. Okey. Sekejap, cikgu stop presentation cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
12, 13, 14, 15. 15. Betul 16. 15 orang. Okey, baik, cikgu nak print screen sekejap untuk kehadiran anda. Baik.
Okey. Cikgu print screen sekejap. Okey. Baiklah, kalau tiada soalan, kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan surah wal-as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, anda memang terbaik. Terima kasih kerana hadir pada kelas pagi ini. Okey, cikgu doakan anda semua selamat di rumah masing-masing. Kita, jaga diri masing-masing. Teruskan ulang kaji, jangan leka dan lalai, jangan seronok sangat. Okey, urus masa anda dengan baik. Okey. Kirim salam kepada penjaga mak ayah masing-masing. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama.